Warisan dapat dana sindiket dadah, benar atau fitnah? Negara dikejutkan dengan satu berita yang menggemparkan apabila seorang penaung badan bukan kerajaan NGO berpangkat Datuk disyaki dalang sindiket pengedaran dadah ditahan dalam serbuan berasingan di Kota Kinabalu dan Pantai Timur Sabah pada Isnin. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, lelaki berusia 40 tahun yang juga ahli perniagaan antara 10 individu yang ditahan dalam serbuan pada jam 2.30 pagi. Kita menahan 2 individu yang juga peniaga dan pembantu peribadi, seorang penyewa awam berperanan sebagai transporter bagi sindiket itu. Seorang individu lagi disyaki keldai dadah serta 2 lelaki merupakan pengedar dadah. Kita menahan 2 individu yang bekerja sebagai penyedia tapak dan pengarah urusan rangkaian restoran yang berperanan menguruskan kewangan sindiket serta seorang penganggur merupakan tontor sindiket itu, katanya pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman kemarin. Ayub Khan berkata sindiket pengedaran dadah syabut itu dipercayai aktif sejak 2015. Risikan mendapati sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan tempatan. Mereka mendapatkan bekalan dadah syabu dari negara jiran di Semenanjung untuk diseludup ke pasaran di seluruh Sabah terutamanya di Pantai Timur Sabah, Filipina dan Indonesia, katanya. Beliau berkata sindiket itu dipercayai membawa dadah ke Sabah dengan menggunakan keldai dadah menerusi syarikat penerbangan komersial dan kiriman kargo laut. Bekalan dadah akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar-pengedar sindiket sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan Filipina, tambah beliau. Ayub Khan berkata hasil siasatan awal polis mengesan ahli sindiket berusia 30 hingga 48 tahun itu memiliki pelbagai aset seperti kenderaan mewah, banglo dan 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan petrokimia, minyak dan gas serta pembuatan. Kita turut mengesan sebuah feri dan rangkaian restoran yang dimiliki oleh ahli sindiket berkenaan, katanya. Beliau berkata siasatan dijalankan di bawah peruntukan Seksyen 130V Kanun Keseksaan, Kesalahan Jenayah Terancang dan prosedur pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Siasatan di bawah SOSMA adalah bagi membolehkan pembenterasan kegiatan jenayah berkaitan sindiket secara menyeluruh. Siasatan juga sedang dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001, katanya. Namun yang tidak lunak didengar apabila kejadian itu dikaitkan dengan parti warisan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp yang kononnya warisan mendapat dana daripada aktiviti tersebut. Sebagai respon segera, warisan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan pihak tertentu yang mendakwa kononnya parti itu mendapat dana atau mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua berkata parti itu menganggap tuduhan yang dilemparkan sebagai fitnah politik melampau bagi menjatuhkan reputasi parti itu serta pemimpin-pemimpinnya. Beliau berkata sekiranya tuduhan itu terus berulang, parti itu tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan warisan dengan apa-apa aktiviti atau sindiket haram yang melanggar undang-undang. Warisan kesal masih ada segelintir pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk mengaitkan kes itu dengan warisan seperti yang telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Sebagai amaran, warisan dengan tegas menafikan sekeras-kerasnya tuduhan dia tersebut dan menganggapnya ia sebagai satu fitnah politik melampau bagi tujuan untuk menjatuhkan reputasi warisan serta pemimpin-pemimpinnya, katanya dalam kenyataan media. Sebagai rakyat, kita hanya mengharapkan kebenaran akan menjadi juara. Namun pastinya kita berharap penafian yang dibuat itu merupakan satu kebenaran kerana ianya amat pahit untuk diterima jika ianya benar-benar berlaku. Mungkin juga ianya merupakan satu fitnah jahat yang cuba dicipta pihak tertentu demi memperlihatkan keburukan parti itu. Tahniah warisan kerana memberi respon segera terhadap video yang tular demi mengelak sebarang persepsi berani kerana benar. Pihak berkuasa tahu apa yang perlu mereka lakukan. Jika ternyata ianya merupakan satu fitnah, pencipta dan penyebarnya wajib diambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah tersebut terlalu berat.